Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi untuk siaran Garasi TV bagi 28 hari bulan November. Ini adalah siaran bagi minggu yang dah hujung-hujung dah. Besok kita akan mengakhiri minggu ke-19 Garasi TV bersiaran. Berarti akan masuk minggu ke-20 minggu depan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada hampir 500 orang yang menyertai sesi petang tadi untuk kita mendapat laporan terkini mengenai status vaksin COVID-19, apa yang berlaku dalam status vaksin, apa yang berada di sebalik tanda tangan kerajaan Malaysia dan juga kumpulan pembekal vaksin yang terbesar di dunia iaitu Pfizer dan juga kumpulan Pfizer dan juga BioNTech Jerman. Kita juga melihat perkembangan apa yang sebenarnya berlaku dalam kumpulan AstraZeneca dan Oxford University. Kita melihat dua syarikat daripada China yang turut bersaing untuk menghasilkan vaksin. Kita juga melihat bagaimana dan bila jangkaan 6.8 juta dos vaksin akan sampai di negara ini, dan akhirnya 10% rakyat Malaysia yang menjadi kumpulan pertama, iaitu 3.4 juta orang yang akan menerimanya. Petang tadi juga saya mengucapkan terima kasih kerana ramai yang memberi komen dan soal jawab mengenai apa juga yang anda tahu mengenai vaksin COVID-19, apa harapan anda, apa yang anda muskilkan terutama tentang status halal dan haram. Ramai yang bertanya juga tentang harga jangkaan di mana secara rasminya kesemua syarikat menganggarkan vaksin mereka adalah $20 per dos. Tetapi setiap individu akan menerima dua suntikan per dos, menjadikan kos keseluruhan yang akan ditanggung ada sekitar 170 ke 180 ringgit Malaysia bagi rakyat Malaysia yang akan menerima dos ni. Cuma kita menanti saja kerajaan mengumumkan secara terperinci bila kita akan mulakan suntikan, kerana untuk penjelasan saudara, belum ada lagi syarikat yang menerima kelulusan bagi mengedarkan vaksin daripada persekutuan, daripada agensi penilaian ubatan dan dadah di Amerika, FDA, yang selalunya sijil FDA ini ditirah di seluruh dunia. Bagi jenama seperti Pfizer yang berpangkalan di Amerika, mereka memerlukan sijil FDA sebelum dibenarkan mengeksport keluaran apa jenis vaksin. Ramai juga yang bertanya dengan saya mengenai bagaimana kita akan menangani kotak pengantaran dan juga kotak pengurusan yang dianggap antara yang paling disuka ditangani adalah vaksin Pfizer, yang memerlukan kotak minus 70 degrees berbanding beberapa jenama yang lain yang menawarkan vaksin yang lebih mudah diurus dengan menggunakan kotak penghantaran minus 10 darjah Celsius. Tak apa, kita terus berbincang dan maklumat akan terus dikeluarkan. InsyaAllah dalam minggu ini akan dianggap sebagai minggu yang paling kritikal bagi berita terkini terhadap vaksin. Minggu yang kritikal juga kerana angka jangkitan di seluruh dunia telah meningkat pada paras yang sangat meruncing. Amerika telah melepasi 13.2 juta kes jangkitan. Angka kematian kini berada pada paras 1.447 juta orang ataupun 1.477.000 kes kematian. Malaysia mengalami angka melebihi 60,000 kes dan juga 350 kes kematian. Ketika saya memulakan laporan update COVID-19, angka jangkitan di dunia berada pada paras 36 juta kes saja, kira-kira 2 bulan yang lalu. Malaysia pada waktu kita memulakan kempen ini hanya berada dalam sekitar 20,000 lebih kes. Kerana untuk pengetahuan saudara, pada 9 bulan pertama jangkitan bermula di Malaysia pada saat dikira pada Januari hingga penghujung September, hanya 9,967 kes dilaporkan. Tapi hari ini sekelip mata dalam tempoh 2 bulan saja, 50,000 kes baru dilaporkan sepanjang Oktober dan November. Jadi kita akan berbincang terus besok bila saya akan update anda. Yang ada di studio saya nampak tamu-tamu saya. Anda juga telah melihat poster apa yang kita sebut sebagai gerila kebajikan. Dia bukan macam muka gerila, dia tak ada muka Che Guevara dan mereka bukan gerila. Tolong jangan salah faham. Kalau semalam Man Madu Lebah muncul dengan madu, saudara mungkin menafsirkan Garasi mengalakkan poligami. Man mengucapkan terima kasih kepada anda. Dia baru saja menghantar WhatsApp. Man Lebah memaklumkan dari semalam hingga hari ini beliau menerima lebih 200 jualan botol madunya. Tahniah 200 lebih. Man telefon mengucapkan tahniah, mengatakan jualan madunya hingga ke hari ini, total yang saudara tempah adalah lebih 200 botol. Termasuk mereka yang menempah madunya kerana angka tontonan meningkat 4,000 bagi tontonan semula sesi dengan Man semalam. Jadi Man pemburu madu mencapai 14,000 jualan semalam. Tahniah untuk Man, seorang peniaga dan usahawan pemburu lebah yang berjaya duduk di sini hanya dalam tempoh 48 minit dan mencapai angka jualan 14,000.
Berarti MAN adalah antara pemecah rekod. Kita terpaksa menyerahkan rekod 133 jualan yang dipegang oleh Garasi kepada MAN kerana MAN memecahnya dengan 200 botol semalam. Berarti MAN adalah pemegang rekod. MAN juga menyertai rakan-rakan peniaga kecil yang sebelum ini berjaya juga mencapai sold out di sini, termasuk juga kepada Air Bawal yang lebih awal mencapai sold out. Kemudian diikuti oleh Raw Denim House yang berjaya mencapai sold out 133 item. Air Bawal, Raw Denim House, saudara juga telah membantu jenama Pinky Bar. Tadi dia baru je hantar gambar daripada yang lock malam tu, mereka telah membuat sistem post kepada 40 pelanggan yang telah membuat bayaran. Kita akan jemput mereka lagi kerana Pinky Bar adalah satu daripada dua jenama wanita yang pernah berada di Garasi. Kita jarang bawa peniaga usahawan wanita kemari. Tolong bagi nombor dulu, saya hanya akan memberikan tamu buka mulut. Berapa belum sampai lagi? 420. Terima kasih, angka yang besar kerana anda nak tahu apa gerila ini buat. Yang pastinya mereka tidak bersenjata. Mereka tidak menjalankan perang saraf bawah tanah. Tiada usaha untuk menentang yang di-Pertuan Agong dan mengulangi sejarah yang dilakukan oleh kumpulan Maunah. Namanya sangat garang, tapi itu yang selalu Mak Bandar sebut tu. Dalam istana ada bandaraya, ada kota raya. Ini orangnya. Sebelum apa kita saksikan montaj dulu. Okey, siapakah gerila kebajikan? Saya pun tak sempat berbincang panjang kerana saya berada di bilik untuk menyiapkan artikel bagi siaran besok. Besok bagi mereka yang melanggan Malaysia Insight, saya akan menerima artikel mengenai bermulanya era streaming dan berakhirnya era jualan dalam talian. Saya akan baca kompilasi huraian dan juga kajian akademik bagaimana live streaming yang berada sekarang telah pun dijangka juga oleh beramai wartawan yang menulis di kolom-kolom di barat. Saya satukan kolom-kolom di mana ramai wartawan menulis bahawa bukan saja Malaysia dilanda demam live streaming bagi perniagaan, tetapi streaming sebenarnya telah dikataliskan sebagai antara peledak ataupun pemecah era baru bagi teknologi 5G ataupun IR 4.0. Siapakah mereka? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Khairul Anwar, Wan Muhammad Zain. Gerila berpangkat, berjuang, berada di kawasan mana, sama ada saudara dari unit semboyan, infanteri, saudara daripada unit snipers, penembak curi, tolong jelaskan. Semua tak ada kaitan. Semua tak ada kaitan. Saya ada kaitan. Kami ni kawan-kawan. Kawan-kawan, ya. Kawan-kawan kelompok kecil yang kita gelarkan sebagai gerila. Dan kita ada macam-macam misi yang kita buat. Okey. Bukan satu. Di bawah satu payung nama gerila kebajikan. Okey, gerila kebajikan. Okey. Siapa yang berada sebelah kanan saya? Saya Faizal daripada Sungai Buloh. Sungai Buloh. Apa yang Faizal berlaku dalam pasukan gerila? Apakah anda seorang yang bekerja dalam unit pembekalan senjata, unit menyediakan dokumen perang saraf, atau apa yang saudara lakukan dalam gerila kebajikan? Saya banyak buat kerja-kerja distribution sumbangan lah. Okey. Distribution. Jadi orang kata belakang tabir jugalah. Okey. Okey. Dan siapa di ujung sana? Kita tengah baiki mic dia, tak apa. Gerila kebajikan secara asasnya adalah sekumpulan mereka yang saya sebut sebagai ad hoc. Ad hoc dia tu boleh ditubuhkan dengan tanpa perlu ada persatuan. Mereka tak menubuhkannya terpaksa mengundi presiden yang dipertua, kemudian menghabiskan masa 3 bulan berpolitik dan bekerja sehari, kemudian politik lagi rampas kuasa dalam persatuan, kemudian politik lagi ada AGM berpecah-pecah 3-4, lepas tu akhirnya persatuan lebih banyak mencetuskan perpecahan. Kerja kebajikannya satu, tapi perang di Facebooknya 800 post. Jadi ini adalah kumpulan ad hoc yang tak ada persatuan. Mereka mulakan hanya dengan kesedaran saja, kemudian mereka bergabung kesedaran, mereka gunakan media sosial untuk meraih dana, kemudian dana disebarkan kepada orang yang memerlukan, terutama mereka sedar bahawa dalam COVID-19, anda tak boleh menangis dan berkata, oh kasihannya, setiap kali anda mendengar berita orang terjejas, sama ada mangsa kerana ekonomi, mangsa kerana keluarga mereka terlibat dalam COVID-19, mangsa kerana perniagaan mereka terjejas. Yang pentingnya apa yang kita sebut adalah memastikan orang yang lapar tidak lapar. Memastikan keluarga yang tidak mempunyai makanan mendapat bekalan makanan. Kerja yang paling asas sekali. Masih ada lagi gangguan audio untuk tamu kita
yang ini agak gerila. Ini adalah salah satu daripada krisis yang dialami oleh gerila apabila pasukan kerajaan berjaya mengesan pergerakan mereka. Jadi komunikasi mereka pintas. Apakah sudah okey kalau try tengok? Barangkali dah okey? Oh, langsung tak ada, berarti tak okey. Kita teruskan dengan cerita dulu. Okey. Macam mana idea? Satu nama siapa tadi? Faizal. Faizal, tuan-tuan macam biasa, saya akan menyebut saja Dolah, Abu, Leman semua. Kerana menghafal nama adalah satu cara yang sangat berat dalam hidup, seperti memikul batu. Jadi Abu, cuba cerita apa yang Abu buat bersama gerila kebajikan? Okey, saya mula dengan bila Wan Carol dia ajak saya untuk kita sama-sama buat projek gerobok masa tu. Ideanya adalah supaya kita buat platform supaya orang ramai boleh letak barang makanan asas. Okey. Jadi siapa yang ada lebih letak, siapa yang kesempitan yang perlu dia boleh ambil. Dan mulanya kita mulakan masa tu yang pertama di Puncak Alam. Sebab kita target pelajar-pelajar UiTM dan kita buat di surau. Jadi idea tu mula berkembang lah. Okay. Apa yang biasanya saudara sebut makanan asas yang saudara letak di gerobok? Gerobok saya faham adalah rak. Rak. Kemudian rak tu diletakkan dekat kawasan masjid. Masjid ataupun boleh juga dekat tempat lain pun boleh. Dewan. Letak. Di mana tempat yang sesuai. Kemudian ada orang yang meletakkan makanan dan ada orang yang mengambil makanan. Yes. Okay. Tu. Berarti konsepnya lebih mudah kerana dia transaksinya lebih mudah. Anda bawa saja roti atau apa saja letak. Kemudian orang yang memerlukan makanan tak perlu lagi berpusing-pusing. Dia datang satu gerobok, bahagian rezeki yang dia boleh perlu dan dia dapatkan, dia ambil je. Betul Betul. Okey, dia mula di Shah Alam kerana anda tahu bahawa 14,000 pelajar UiTM di Shah Alam. Dan cawangan kampus yang besar adalah di Puncak Alam. Dan Puncak Alam adalah kawasan yang paling terkesan apabila universiti ditutup. PKP dilaksanakan, pelajar terperangkap. Berarti pada waktu itulah mereka melaksanakan projek gerobok yang pertama di Shah Alam. Okey. Kemudiannya macam mana pula? Saya selalu tahu dah. Apabila saudara mula menghulurkan tali, maka ramai yang akan bergaya. Tapi kita tidak boleh memutuskan tali kerana kita tahu orang yang bergaya adalah orang yang berada dalam keadaan susah. Bagaimana kemudian daripada gerobok, gerila kebajikan mengembangkan aktiviti dan seterusnya, bagaimana saudara mendapat sokongan daripada masyarakat untuk menyumbang? Okey. Saya mulakan dengan projek gerobok dulu lah. Sebab projek gerobok ni sebenarnya pencetus macam mana kita boleh bergabung dalam kalangan kawan-kawan kita. Sebenarnya dia projek kawan-kawan je sebenarnya. Saya faham. Dia bermula dengan sembang kedai mamak. 5 orang duduk sembang bulan puasa. Saya ingat lagi bulan puasa tahun 2000. Dia bukan baru dah, tahun 2016 kita dah start. Oh, dah mula dah. Okey. Julai 2016 kita start. Kita sebenarnya asalnya kita dapat satu gambar, satu rak dengan makanan. Dan sebenarnya bila saya cerita macam tu, maksudnya bukan kami yang pemula. Right. Tapi apa yang kita buat adalah kita buat manual. Ini yang membezakan antara projek gerobok dengan projek gerobok yang kami buat dan dengan usaha yang mungkin dah buat berpuluh tahun dulu tapi tak pernah tersebar sampai macam ni. Dia jadi fenomena sekarang. Kalau Google, kalau search dekat Google tu, tak larat nak scroll lah berapa banyak projek gerobok yang telah berhasil di seluruh Malaysia. So, alright, daripada manual itulah yang kita sebarkan dan sampai sekarang dia berkembang dengan sangat-sangat pesat lah. Sebab memang matlamat kita sebenarnya ini bezakan antara bila kita meletakkan matlamat di depan, bukan diri kita di depan, bukan duit di depan. Bila kita punya matlamat bukan setakat tersebar di dalam Malaysia, dia tersebar di seluruh dunia. Dan alhamdulillah setakat yang kami tahu memang ada dah berkembang ke Indonesia, berkembang ke Brunei. Kita pernah jumpa gambar daripada Turki, daripada Gaza. Kita boleh kenal yang projek tu bertali daripada kita dengan perkataan yang diguna. Oh, dia punya hashtag. Yes, dia punya hashtag beri sekadar jika lebih beri, jika memerlukan boleh ambil sekadar mampu. Okey, faham. Itu tagline tu memang kita tahu dia bertali daripada projek Indonesia lah. Okey. Siapa lagi tadi yang mic dia tak settle? Audio okey ke Mahfuz sekarang? Kita kena berkongsi mic kerana kita ada sekali lagi gangguan teknikal lah audio. Okey. Saya Zarul. Saya terlibat bersama dengan Wan Carol lah masa mula-mula kita buat projek gerobok dulu lah. Dan masa tu idea projek gerobok ni satu adalah dia bukan jadi penggerak, tapi dia adalah untuk memperkembangkan supaya orang lain juga jadi penggerak. Ya, faham. Itu sebabnya bila kita wujudkan manual tu,
di mana sesiapa saja yang nak buat projek gerobok ni, dia tak perlu minta kebenaran kami ke, dia just boleh copy je manual yang ada tu dan laksanakan. Dan caranya memang mudah. Asasnya ada beberapa orang kawan cari tempat yang bersesuaian, set the platform gerobok tu and letak initial makanannya di situ, dan seterusnya penerangan kepada karya tempat tu lah, supaya dia menjadi kita nak kata budaya membantu ni sebenarnya memang budaya masyarakat kita, tapi kita macam menyemarakkan kembali budaya membantu ni. The reason why kita letak dalam gerobok dan diletakkan di tempat yang public, supaya barang yang kita letak tu bila gerobok tu kosong, kita nampak ada benda yang kita boleh letak. So siapa yang rasa lebih tu, dia boleh menyumbangkan sekecil sekampik garam, ataupun dia boleh taruh beras dan sebagainya. Sebenarnya di dalam projek gerobok ni kami sarankan ada 15 item bahan makanan biasa lah, bahan asas. And bahan yang kami sarankan adalah bukan yang bersifat luxury. Dia asas, kicap, sos, garam, telur. In fact kita pun tak letak Maggi, Milo tu pun kita tak letak. Sebab yang penting adalah sesuatu yang boleh mengeluarkan kita daripada kelaparan. Kan? Faham, asas saja. Itu asasnya lah. Saya ucapkan tahniah kerana ini adalah gambaran bahawa tidaklah setiap kali apabila berlaku kesusahan di dalam karya ataupun di tempat kita, perkara yang pertama kita akan salahkan pejabat zakat tak buat kerja. Kita akan kata orang majlis agama tidur. Kita akan kata buat penat bayar zakat, walaupun belum tentu orang cakap tu bayar zakat. Yang pastinya kita sentiasa mencari siapa untuk disalahkan. Sebab tu saya masih ingat kata Amin Idris, dalam mengatasi masalah, kita harus berfikir bagaimana mengatasi masalah, bukan mencari siapa yang bersalah dalam sesuatu masalah. Ini antara langkah yang bijak dibuat oleh kumpulan gerobok, di mana mereka memilih model yang sangat simple dan casual. Sesiapa boleh buat, tak perlu mempunyai ideologi dan tak perlu meeting sampai seminggu 7-8 kali untuk buat kerja amal. Anda letak saja, kemudian seorang yang pergi ke kedai membeli, dan kemudian dia balik, dia teringat gerobok. Kalau dia ada lebih 2 atau 3 ringgit, dia mampu letak roti saja, balik dia letak roti. Seorang yang lagi pergi lagi, dia rasa dia membeli telur, dia rasa dia mampu membeli sepapan telur, dan dia membeli lebih daripada sepapan telur, dan dia letakkan saja telur di situ. Kerana saudara, saya fikir bahawa dalam semua benda, kita tak boleh mencari siapa yang patut bertanggungjawab. Dalam semua keadaan, kita memikirkan di mana kita boleh memainkan tanggungjawab. Boleh saudara pula, siapa ni? Abu ceritakan ni, apa pencapaian yang Abu rasa paling menarik lah. Kalau kita ingat semua benda memang banyak. Tapi yang Abu rasa kes yang paling menarik sepanjang menjalankan aktiviti bersama gerila, bersama dengan gerila kebajikan. Apa yang Abu rasa touching, rasa macam bila ingat, rasa kuat, semangat bangun pagi, rasa lebih, terasa dalam hidup kalau kita nak berlangkah ke depan, kita toleh ke belakang, kita dah telah melihat, okey, ada langkah, ada kejayaan yang dah kita capai. Ada. Memang ada. Bila kita mulakan, selepas projek gerobok, kita mulakan Tabung Kasih Laila. Tabung Kasih Laila ni dia ada sentimental value sikit lah. Sebab Laila ni nama kawan office, kawan sekerja kita yang cancer fighter, tapi dia meninggal lah. Jadi kita bersama kawan-kawan kita tubuhkan satu tabung, dan mula dengan tak sampai 10 orang pun. Caranya kita kumpul duit setiap bulan, buat auto transaction ke kan, kepada satu akaun, dan kebetulan akaun tu memang guna akaun saya, akaun khas untuk tabung tu, dan kita akan bantu siapa-siapa yang perlukan duit secara melalui online transfer. Online transfer. Daripada gerobok makanan tadi, sekarang ni bantu cash pula. Kan. Dan yang menggembirakan saya bila saya sebagai bendahari dalam grup tu, saya buat rekod, dan jumlah sumbangan tu daripada bulan April hari tu, semula PKP sampai hari ni, dah mencecah 32,000 lebih. Walaupun sikit-sikit kan, sikit-sikit. Mula dengan seorang potong dalam RM20, RM30, lama-lama dan duit tak putus. Itu yang menjadi saya macam, benda ni memang syok lah. Jadi kita ada jiwa nak terus. Lepas tu bila kita bergerak dalam kumpulan tu, dia jadi seronok lah. Sebagai orang yang dah berdepan dengan kes yang orang susah ni,
Kita nak cerita semua ada je, tapi saudara adalah yang berada di lapangan. Sesusah mana orang yang lapar yang pernah minta bantuan? Maksudnya level dia punya tahap susah tu, setahap mana? Dia kalau kita cerita susah, dia sebenarnya satu yang nak kena kita share dengan projek ni lah. Pun sama macam projek gerobok tadi. Projek gerobok tadi kita memudahkan cara. Dan dalam apa yang kita buat dalam tabung kasih Laila, dan ada satu lagi dia panggil idea anak muda bank, konsep yang sama. Kita collect duit dan kita dapatkan kes dan kita terus lalu. Kadang-kadang dapat kes tak sampai 10 minit settle. Dia memang sangat efisien. Sebab apa? Sebab kami tak ada NGO. Kami bukan NGO yang berdaftar pun. Kami tak perlu pun nak bermesyuarat, nak kena tak orang perlu. yang nak mohon pun tak isi, tak perlu isi borang, buat conference video, tunjuk gambar anak apa semua tak perlu. Saudara berasaskan kerana kita berasa jujur dan kita tidak ada buruk sangka kepada orang yang meminta. Maka orang yang meminta, kalau dia cuba memanipulasi, hanya Allah yang tahu. Kita anggap apa yang kita bagi jujur dan kita berharap Allah lindungi derma kita. Betul. Okey, antara yang kes yang pernah saudara rasa paling diingati kes apa? Kes ni dah terlalu banyak kot. Kita setakat yang kita sepanjang PKP pun kita ada dalam 340 kes. Penerima 400 kes, 404 kes. 404 kes yang menerima sumbangan. Dan dia punya kes tu kalau yalah, bagi orang yang tak pernah dengar mungkin dia rasa macam ya ke dia orang ni susah sampai tahap tu, tapi memang betul. Memang kita jumpa. Memang jumpa sampai yalah, yang terutama yang ibu tunggal yang dulu cuma kerjanya, contoh macam kerjanya cuma bersih masjid, lepas tu masjid tutup, kerja pun tak ada. Kan, makan pun tak ada, apa pun tak ada. Kan? Dan berkait dengan contoh macam projek gerobok tu, kita pernah jumpa di tempat Putrajaya. Walaupun nampak macam tempat tu semua orang bekerja mungkin. Kita menganggap semua orang bekerja, penjawat awam, gaji bulan. Tapi kita pun pernah jumpa yang mohon bantuan, dan bila kita bagi itu memang dengan anak-anaknya bawa, kita rasa puaslah kita salurkan macam ni. Tadi projek gerobok kita selalu terus makanan, macam idea anak muda bank dan juga tabung kasih Laila, kita memang salur duit. Okay. Dan memang sangat puas hatilah. So kes tu kalau nak kata terlalu banyak. Cuma kita tak pergi secara detail berjumpa. Sebab kita punya konsep dapat kes, tugas kita untuk salur. Sebab apa? Orang tak ada duit, penyelesaiannya bagi duit. Orang lapar, penyelesaian dia bagi makanan. Dia bukannya bagi borang. Setuju. Ini masalah kita bagi borang. Bayangkan dia semudah ni tau. Orang lapar dan juga orang yang memang tak ada duit langsung. So kita pun tahu, kalau tak ada duit kita bagi duit, kalau tak ada makan kita bagi makan. Masalah yang berlaku adalah bila orang lapar, kita bagi borang satu. Lepas tu kita kena filter kedua. Yang ketiga kena buat presentation. Yang keempat kita kena buat laporan. Yang kelima kena buat macam-macam. Jangan si borang mati orang tu. Yes. Dia punya prinsip paling asas tu Haji adalah orang yang kelaparan, dia punya sifat perutnya semakin lapar. Dia bukan semakin kenyang. Betul. Jadi macam kita bayangkan anak yang sedang kelaparan, susu tak ada tengah malam. So apa lagi yang kita boleh bantu selain kita bagi terus susu ataupun kita bagi duit untuk beli susu. Itu je. Bukan kalau online dia berada jauh, kita tu bagi susu. Dan kalau kata kita rasa ada kontak kita di situ, kita boleh kata beli dan hantar je. Itu banyak cara sajalah pada saudara untuk melakukan kebaikan. Selalunya kita memilih sama ada kita ingin membebel atau merungut atau menyalahkan orang lain, ataupun kita berfikir berkata ini dah datang kepada pengetahuan kita, berarti amanah Allah kepada kita untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Itu selalu kalau kita menerima khabar tentang kesusahan. Sebab tu saya selalu kata apa yang Nabi sebut, sampaikan salam, berilah makan kepada orang yang lapar, panjangkan silaturahim. Yang keempat, jangan cerita dekat orang, iaitu bangun pada malam dan solat ketika orang lain sedang tidur. Tapi tiga perkara ini adalah perkara yang asas perlu kita lakukan, iaitu perkara yang kedua yang selalu kita abaikan, iaitu berilah makan kepada orang yang lapar. Berarti walaupun ada zakat, walaupun ada sistem baitul mal di dalam Islam, tetapi sebagai individu, Nabi berpesan, inilah agamaku, inilah Islam, iaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Apa yang saudara pernah rasa? Tentu saudara juga barangkali ada, macam dia tadi sebut, kata mudahkan supaya orang yang lapar ni tak didera-dera, diborang-borangkan, takut mati ketika mengisi borang. Apa yang saudara rasa yang saudara boleh kongsi selama 4 tahun berada dalam gerila kebajikan? Dia
terutamanya masa kita mula-mula nak menganjurkan konsep projek gerobok tu lah. Bila kita approach institusi ke apa benda ke, untuk kita bawa idea projek gerobok ni, pada awalnya dia ada banyak resisten juga. Sebab dia kata, kalau kita letak barang, nanti orang ambil je lah. Orang kata barang percuma kan. So, kita kata tanggungjawab untuk memberi itu kita dulu kan. Betul. So yang mengambil itu, kalau diambil pun barang yang kita letak secara percuma tu secara tak jujur, kita doa niatkan supaya keberkatan kita tu mengubah dia. Ya, bersangka baik. Bersangka baik. Sebab kita menganjurkan untuk meletakkan gerobok ni, dia bukan sekadar kita letak di masjid atau letak di surau. In fact, kami ada satu yang di Putrajaya punya, presin 5 Putrajaya, diletakkan bersebelahan dengan kedai. Sebab kita berbincang dengan tuan punya kedai tu, dan dia kata okey, boleh letak situ. So siapa yang membeli barang di kedai tu dan dia nampak gerobok tu kosong, dia boleh meletak sesuatu di situ, kan. Betul. Ada satu lagi, tak ingat di mana. Dia pun diletakkan berdekatan dengan kedai jugalah. Sebab idea kami adalah tanggungjawab kita untuk memberi itu kita selesaikan. Sebab kita percaya dengan Tuhan, kita kena yakin dengan Tuhan. Betul. Kan? Niat kita baik, Tuhan akan bagi dengan baik jugalah. Ya. Saya setuju. Saya kata bahawa selalunya apa yang menghalang orang daripada membuat kebaikan adalah yang pertama terlintas di fikirannya adalah buruk sangka. Sebab itulah orang selalu kata berbaik sangka. Kenapa dalam Islam perkataan berbaik sangka sangat penting? Kerana anda tak akan boleh buat apa saja pun kalau anda berburuk sangka. Datang seorang yang lapar, anda akan kata pada dia pergi bekerja, tapi anda tak faham kata orang yang kelaparan akan mati sebelum bekerja. Kita sentiasa bersangka buruk. Datang seorang yang miskin, kita akan kata kepada dia bahawa anda malas bekerja. Sedangkan kita tahu bahawa bagaimana seorang hendak bekerja ketika pekerjaan tiada. Sebab itu saya jelaskan kepada saudara, apa yang membezakan 1994 apabila gelombang yang dipanggil gelombang kebajikan yang terbesar yang pernah berlaku dalam dunia, apabila Bob Geldof dan juga Bono U2 berfikir, ketika Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu belum lagi dapat berfikir bagaimana nak menyelesaikan masalah gelombang pertama yang dipanggil El Nino, di mana El Nino pertama melanda dunia pada tahun 87, kemudian orang Afrika berada dalam kebuluran. Dan untuk pengetahuan saudara, yang paling bulu adalah golongan Islam yang berada di Sub-Sahara. Itu semua negara Islam. Berita dikeluarkan, wartawan-wartawan yang berjiwa besar daripada media-media barat melaporkan, tetapi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak mempunyai idea. Kecuali apabila Bob Geldof dan Bono bertemu dan mereka mengatakan kalaulah ahli politik dan pemimpin dunia tidak dapat bertindak, kita anjurkan satu konsert. Itulah idea bermula Live Aid 1994 yang sangat bersejarah itu, di mana 4 kota, New York, London, Tokyo dan Paris, bermain 24 jam dengan rotation konsertnya 6 jam. Yang saya kata tiap kali saudara melihat video Queen, live Queen, Freddie Mercury, itu diangkat daripada konsert. Itulah live dia yang paling berjaya, bersinglet warna putih dan menggunakan jean Lois warna biru dan kasut Adidas Rome tu. Itu adalah daripada konsert yang sebenarnya digerakkan oleh Bob Geldof untuk mengumpulkan dana. Apabila konsert itu merebak melalui muzik, seluruh dunia sedar kata ada 40 juta orang yang sedang menanti mati. Waktu tu dia tak sebut lapar, kerana word yang mereka gunakan adalah menanti mati. Dan itulah Live Aid for Africa yang kemudiannya menjadi simbol gerakan muzik moden yang memadamkan imej hippies. Hippies dia muncul tahun 70-an, dia panggil Fight for Freedom. Tetapi apabila muncul 1994, orang mula menganggap bahawa muzik adalah warfare, muzik adalah kebajikan. Muzik bukan lagi tentang war, tentang perang, tentang menentang orang lain. Sebab itu saya beritahu juga kepada saudara, kadang-kadang bukanlah kita ahli penyanyi perlu naik ke pentas dan mengkritik Pertubuhan Bangsa Bersatu. Bono tak buat sidang akhbar mengatakan pemimpin dunia tidak bekerja. Dia mengambil langkah dengan mengatakan muzik sangat berkuasa. Ini masa kita buktikan kita lebih berkuasa daripada orang lain. Itu saya kata berbaik sangka. Dan saya nak tanya kepada saudara, saudara dah lihat gambar sekarang, saya harap mampu kita tak ada problem untuk share gambar. Okey, dah share gambar, saudara melihat foto-foto gerobok gerila kebajikan ni. Dengar perkataan gerila cukup seronok. Kadang-kadang nama tu. Ada orang tanya, macam mana nak masuk, nak beri sumbangan ni?
Okey, sekejap. Potongan. Kan saudara nak buat potongan gaji, saya rasa ada akaun tak? Kita dah naik nombor akaun tak? Mahfuz, saudara jangan terlampau melihat skrin kerana tiba-tiba terfikir orang lapar dekat skrin tu ada nombor akaun. Saudara boleh transfer sekarang pun. Saya pun memang dah berfikir bahawa saya harap malam ni mereka dapat RM5,000 untuk dikumpulkan. Saudara transfer je. Sekurang-kurangnya saudara boleh memberikan, bukan semangat, mereka dah mulakan 2016 pun. Saya jemput mereka ke sini pun hanya kerana Yin berkongsi gambar FB mereka. Dia kata kita panggil, kita cerita sebab saya nak mengatakan bahawa kebaikan harus disebarkan. Salam itulah salah satu kebaikan. Apabila anda memberi salam, berarti anda mendoakan kepada Allah supaya kerahmatan diberikan kepada orang lain. Dan kebajikan itulah sebahagian daripada salam. Okey, ini saya gambarkan bahawa apa yang mereka lakukan adalah perkara yang bagi orang yang mahu melakukan. Tetapi yang lebih penting adalah mereka yang mahu menyokong kebaikan. Berarti kadang-kadang tak semua, tuan-tuan. Saya pun tak mampu untuk pergi dan memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah orang susah. Kerana kadang-kadang tak semua kita dilahirkan dengan bakat dan tak semua kita dilahirkan dengan kemahuan. Tetapi saya pasti semua orang dilahirkan dengan keinginan. Semua mesti ada dalam hati dia teringin berbuat baik. Betul saya jelaskan bahawa kalau saudara menonton The Godfather pun, bahagian dirinya yang baik dinyatakan dalam filem tu. Dia adalah seorang pendana utama kepada gereja-gereja di sekitar bandar di Itali. Dia adalah pemberi dana utama, walaupun bahagian dirinya yang lain, dia adalah seorang penjahat. Tapi apa yang saya ingin katakan pada saudara bahawa saudara memerlukan sokongan orang untuk terus mendana, dan saudara boleh terus saja menjalankan operasi kerana mereka memiliki data begitu banyak akaun yang kadang-kadang akaun tu adalah akaun yang panjang. Kadang-kadang macam saya kata ibu tunggal. Kalau dah ada 7-8 anak tak berkahwin lagi, berarti dia adalah akaun yang panjang. Berarti tongkatnya mungkin tak dapat berdiri sendiri hingga 5 hingga 10 tahun. Berarti dia anak bersekolah banyak, betul? So saya tanya pada saudara, bagi kes-kes mereka yang mempunyai akaun yang panjang, bagaimana gerila kebajikan menjalankan mic ada satu ya. Okey. Kami berkongsi-kongsi aiskrim, anggap saja ini berkongsi-kongsi aiskrim. Okey. Bagaimana gerila kebajikan menjaga saya sebut sebagai fakir lah yang berada di bawah akaun saudara. Okey. Kita tak berbincang sebenarnya apa benda gerila tu sebenarnya. Dan daripada awal tadi sepatutnya kita pergi dulu penjelasan apa itu gerila. Kenapa nama dia gerila? So gerila ni sebenarnya pun bukanlah dengan satu perbincangan yang panjang untuk menghasilkan nama gerila tu. Gerila ni terhasil tercetusnya apabila kita cakap why not kita ada kumpulan-kumpulan kecil yang melakukan serangan kebajikan, kata orang. Kan? Kumpulan-kumpulan kecil. So kalau katalah contoh kita ada list yang terlalu panjang, yang orang yang susah, orang yang fakir, orang yang apa yang memang tak ada pendapatan, terutama sekarang PKP ni kan. So macam mana kita nak tackle kelompok yang ramai ni? So apa yang dibawa oleh gerila kebajikan sebenarnya, kami tidak bergerak sendiri. Apa yang kami buat adalah kami sebarkan cara, kami sebarkan macam mana nak buat. Contoh macam gerobok, alhamdulillah daripada 2016 kita start. Sekarang dah beratus mungkin beribu seluruh Malaysia. Sebab apa? Kita mengedarkan cara. Dan masa kita start gerila, kita start projek gerobok itu, kita lebih anjurkan, kadang ada orang call, kawan-kawan katalah kawan kami duduk di Lembah Kelang, ada kawan di Kedah, macam mana nak sumbang. Instead of bagi duit, kami cakap form team. Kan, buat kau punya team. Kau buat ni sebab okey, ini manual dia, cari 3-4 orang rakan yang sama jiwa untuk buat. Kan. So sama juga macam projek-projek yang macam ni, macam Tabung Kasih Laila, asalnya daripada idea anak muda bank. Ada kawan-kawan yang aku nak sumbang. Dia ada dua cara. Sama ada kita macam malam ni mungkin kita mungkin dianjurkan untuk kita menyumbang, ataupun contoh macam saya baca ada dalam ni macam mana nak menyumbang. Sebenarnya kita lebih utamakan supaya you duduk di Sarawak kan. Ada tak kawan-kawan 3-4 orang yang boleh buat. So kita start ni sebab kami pun bermula dengan 4-5 orang. Idea Anak Muda Bank bermula 4-5 orang. Tabung Kasih Laila pun bermula daripada 4-5 orang. Sekarang ni ada 28 orang. Kami di satu lagi Idea Anak Muda Bank ada daripada 5, sekarang ni dah ada 13 orang. So kita collect sama-sama kita dan kita selalu. Apa yang gerila kebajikan anggap mereka memberi syiar saja, cara melakukan dakwah bagi menyelesaikan isu kelaparan di kawasan anda, berarti kalau boleh kata dia lebih ramai orang melakukannya. Katalah sebagai contoh ni, saya tinggal di KL Traders ni.
saya mungkin tak nampak kelaparan. Kerana orang datang kebanyakannya makan tak habis dan tinggalkan makanan. Tetapi kalau saya mulakan dekat gerobok, barulah saya boleh nampak bahawa saya snap gambar penuh, saya pergi pula barangnya tiada. Saya tengok penuh, barulah saya tahu bahawa kemiskinan wujud di tempat ni. Walaupun dia bangunan-bangunan mewah, tuan-tuan, saudara boleh anggap kata mungkin beratus kilo makanan dibuang daripada begitu banyak kedai-kedai makan. Sebut apa saja yang dekat KL Traders ni kan, semua ada. Jadi saya mungkin tak nampak kemiskinan. Dan tak ada orang datang nak berdiri di tengah-tengah jalan KL Traders dan meminta sedekah kerana dia tahu ini bukan kawasan strategik. Tapi kalaulah saya letak gerobok depan tangga kedai saya tu, lah saya tahu kita isi kemudian tiada. Isi tiada. Dia mungkin adalah security guard yang bekerja. Orang yang bekerja sebagai tukang cuci. Mereka yang mengambil upah bekerja di kedai-kedai bukan kedai makan. Yang apabila dia balik sebenarnya kita tak tahu. Dia tak ada duit dalam kocek. Sebab kita rasa kerana dia berada di sekitar bangunan mewah KL Traders, kita anggap kata dia adalah orang yang makan di Subway. Orang yang makan di KFC. Tapi sebenarnya dia datang daripada kampung setinggan yang berdekatan ni, sebab di sini banyak kawasan perkampungan, tuan-tuan, yang orang sewa. Dan dia mungkin pulang di rumah dia tak ada apa pun makanan. Berarti bagaimana kita tak boleh tunggu hingga kemiskinan datang melutut di kaki kita, barulah kita nak seluk saku dengan mengatakan kemiskinan itu wujud. Ini idea yang mereka bawa adalah untuk menggalakkan juga saudara melakukan kebajikan dengan cara begini, supaya di tempat saudara jangan sampai ada orang yang melutut dan mengatakan dia lapar. Itu penting daripada kita membiarkannya. Kita laku sebab modelnya nampak sangat mudah je. Masuk orang call dan transfer. Dia jadi susah bila kau susah betul kan? Berapa anak kau? Fact. Hantar nombor IC dia, email. Saya ingat itu akan menyusahkan kerana cara mereka bekerja lebih mudah. Apabila seorang tu datang dan mengatakan dia lapar, perkara pertama bagi dia makan, seterusnya Allah teruskan. Allah tentukan. Sebab kalau kita berfikir terlampau detail, kita tak boleh jadi gerila. Sebab gerila ni dia tak ada, dia makan markas je, kedai-kedai kopi je, dia tak boleh banner bangunan tetap sebab kena bayar sewa lagi kan. Jadi gerila ni dia biasanya begitulah cara mereka bekerja. Hit and run. Cuma mereka melakukannya secara kekal, tetapi bagi kes yang mereka pilih adalah biar lebih ramai orang copy and paste. Ini copy and paste yang bagus. Saudara selalu copy and paste benda-benda gosip dan melaga-laga ke orang. Benda-benda kelaparan, saudara. Saya selalu tengok bila posting tentang orang susah. Perkataan ni jabatan kebajikan tak buat kerja. Ini mesti buat kebajikan tidur. Ini apa terjadi dengan zakat? Orang yang bercakap tu pun tak pernah bagi derma macam bajikan. Zakat pun tak payah. Tapi mulut power kan. Okey. Tapi perkataan pertama apabila kita tengok gambar, kita nak perkataan pertama, kita akan posting apa yang boleh saya lakukan. Apa yang boleh saya lakukan. Kita nak dengar dekat Facebook tu, bila saudara tengok posting orang susah, apa yang boleh saya lakukan. Begini tuan-tuan, bila ada sekali saudara scammer ni masuk dekat kita juga, orang yang menyamar pembeli dan kemudian, tapi kalau kita nak tutup perniagaan kita kerana dua orang yang pernah menipu kita, sedangkan kita berurusan dengan beribu-ribu pelanggan yang jujur, berarti akan ada kes, dia panggil bleeding, dalam istilah Inggeris disebut bleeding. Setiap kali you buat sesuatu mesti ada bahagian yang berdarah. Tapi sebenarnya kita kena buat sebab yang lebih penting adalah melakukannya. So malam ni selain saudara boleh juga menderma kerana kita letak nombor akaun, tetapi saudara mungkin juga lebih baik saudara mula berbincang besok dengan kawan-kawan saudara. Daripada busy pagi kita naik status Facebook, cerita artis tu ditangkap, artis ni scammer, jiran sebelah baru bergaduh, berak kucing dekat tempat dia pun dia jadi berkira, buang sampah depan rumah aku. Status-status yang menggambarkan tahap pemikiran saudara dalam kelas paling bodoh dalam FB. Lebih baik saudara berfikir, apa kebaikan yang kita boleh lakukan hari ini. Saya cerita, minta saudara tolong kongsikan cerita juga. Saya selalu lihat bagi mereka ibu tunggal lebih mudah ditangani kerana mereka tak malu untuk meminta. Tetapi macam kes Puncak Alam untuk pelajar, dia nak minta tu adalah sikit malu lah. Student kan, dia tak macam ibu tunggal sebab dia dah lalu susah sampai tahap, encik boleh tolong saya anak tak makan. Tetapi pelajar-pelajar kita yang beribu yang berada di Puncak Alam nak menyuarakan kata hari ni Maggi pun tak jumpa. Apa pengalaman saudara melihat waktu PKP dan nasib pelajar kita yang terperangkap, kemudian ketiadaan wang dan tak ada makanan? Tuan Haji, salah satu sebab kita mula dekat Puncak Alam tu, satu dia area dia ramai student. And kami adalah bekas-bekas student. Okay. And kita merasa macam masa zaman kita, kalau tak ada tu tak ada. Betul. So nak minta kat mak bapak pun tak ada juga kan. Betul. So itulah tanggung, kita faham rasanya macam mana rasa lapar. Betul. And kita faham rasanya if
kita boleh dapat makan Maggi je pun pada masa tu. How appreciate-nya kan. Nikmat Allah yang besar. And kita masa kita lapar, kita tak mengharapkan KFC. Kita tak mengharapkan pizza. Kita mengharapkan nasi putih dengan telur kicap. Alhamdulillah lah. So daripada kesedaran tu kita faham. So that's why kita rasa apa yang dirasai oleh golongan student area tu kita dah rasa, dan masa kita ada kita cari cara dia macam ni, konsep dia macam konsep bapa konsep bapa ni tak ada bapa yang nak anak dia jadi lagi teruk daripada dia. Dia akan make sure that anak-anak dia akan lagi senang daripada dia, walaupun dalam sekali pandang kita nampak seolah-olah memanjakan. But kita ada perasaan tu, kita kembangkan konsep tu. So biarlah susah tu, kita orang terakhir merasanya, dan orang kemudian daripada kita tak merasa macam tu. Faham. Okey. Apakah cabaran dalam melaksanakan inisiatif sebegini? Apakah beberapa bentuk-bentuk halangan? Maksudnya yang menyebabkan rasa macam putus asa, pernah tak rasa? Okey, saya ulang soalannya kerana ada rakan garasi yang bertanya sepanjang mereka buat kerja kebajikan ni, apakah kekangan, apakah halangan, dan apakah yang paling sukar dilalui. Kerana saudara tahu ini adalah gerakan ad hoc. Kan ad hoc ni saya jelaskan kepada saudara, tak apa dia jawab. Apa yang sebenarnya yang saya dapat kongsikan dengan rakan garasi yang sedang menonton tentang pengalaman yang telah dilalui. Okey, Tuan Haji. Mula sekali saya rasa sukalah datang sini. Sebab Tuan Haji faham apa yang kita rasa. Sama kita satu kepala. satu wavelength kan. Lepas tu saya suka bila Tuan Haji cakap tadi, gerila tu hit and run kan. Lebih kurang macam tu lah. Kita bantu tanpa banyak soal, tanpa birokrasi lah kan. Dan pengalaman yang menyebabkan saya pernah lah rasa lemah semangat. Bila kita nak, ni saya tak sebut tempat lah kita nak mulakan satu projek gerobok di sebuah masjid, dan bila saya mendapat approval daripada seorang jawatankuasa, tapi rupanya approval tu hanya daripada beberapa orang sahaja, dan kami dipanggil untuk memberi keterangan. Dan ada beberapa yang menentang dengan cara yang agak keras lah. kami pun tak sangka JK masih macam tu. Tak mahu sebut lah. Ya, faham. Terkejut bila Terkejut, kita kata Allah nak cerita benda yang bersifat alif ni, nak kena jawab sampai hamzah ni jadi pening sedangkan kita bercakap kepada orang yang sepatutnya hati budinya lebih mudah faham. Betul. Okey. Betul apa yang berlaku dalam majlis tu? Yelah, yang tak pakai kopiah tu kami. Pakai kopiah tu yang bercakap tu kan. So tak apalah, kita cool down sebab memang kita faham benda ni tak semua orang, bukan orang yang susah akan faham cepat. Orang yang dah pernah rasa, yang lalu jalan susah dia faham. Lepas tu kalau kes dalam tabung kasih lalak, pernah juga ada kes yang menyebabkan saya rasa tapi kita bersangka baiklah bila ada cadangan daripada saya nak tunggu habis dulu bila berlaku kat masjid tu. kat masjid tu. Okey. Sebab saya nak minta semua orang berdoa agar orang yang berada dalam masjid tu berubah. Cerita dulu sama ada kesnya perlu didoakan supaya dia berubah hati dan menerima lembut hati pada kerja kebajikan. Saya dengar sampai habis. Apa yang dia cakap. Sebab kita nak kongsi kena kongsi semua. Apa yang berlaku. Cuma jangan sebut nama masjid, saya takut tersedak pula Pak Imam ni. Okey. Dia cakap macam inilah. Dalam kampung ni tak ada orang susah, dia kata. Lepas tu itu satulah, dia kata tak ada orang susah kat sini, tak ada orang lapar, dia kata, tak ada orang kelaparan. Tapi bukan Bukit Jelutong yang kaya tu bukan Bukit Kenny ni di sebelah. Masih ada orang yang kaya di tempat yang lain Lepas tu ada satu lagi dia kata, kalau yang bukan warga negara, yang parti, sorry sebutlah ni Indon semua tu dia sebut Bangla. Itu penghinaan biasa. Orang kita memang ada sifat menghina apabila bersifat kaum. Orang kita agamanya boleh hilang kerana pasport. Kerana pasport awak bukan rakyat Malaysia, berarti agama Islam untuk saya bantu awak tak terguna pakai. Gitu. Dia konsep pasport dengan konsep ukhuwah dan konsep perintah Al-Quran tu lebih penting perintah pasport. Sebab dia pasport Indon. Itu biasa saya boleh faham apa yang saudara maksud kan. Dia kata nanti yang ambil Indon, Bangla kan. Kita pun lepas tu adalah seorang kawan kita yang bijak ni, dia kata daripada dia curi rumah pakcik, lagi pening pakcik kan, dia lapar dia curi rumah pakcik kan lagi pening kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Cuma
kita sebagai penggerak, kalau tuan-tuan dan puan nak menggerakkan projek gerobok tabung macam ni, sangka baik dan mulakan dengan orang kata sopan santun lah supaya orang boleh terima. Ya, betul. Sebab kita pun tak nak kelahi dengan orang. kalau nak kita buat kelahi benda baik. langsung tak boleh buat apa kan. Faham. So tapi sikit-sikit lama-lama daripada 2-3 orang jawatankuasa yang mulakan, yang setuju, akhirnya ada 2-3 orang yang dah mula faham. Okay, saudara boleh amin. Kita tak perlu bawa doa baru. Kita cuma amin kerana hidayah dah sampai untuk berbuat baik. Saya ingat tadi nak suruh naikkan satu doa je supaya lembut. Kita buat rombongan. Akhirnya gerobok tu sampai dah jadi kat situ. Okay. Dan dia orang tambah baik pula. Bookshelf yang kita letak tu, dia letakkan logo. Dan dia buat logo masjid dengan projek gerobok. Dia buat pelekat. Okey, crossover. Okey, crossover kalau dalam dunia bandar ni dia sebut crossover. 2 jenama di atas satu brand. Okey, dia panggil crossover. Crossover Lepas tu yang saya seronok tu bila ada orang sedekah beras sekampit besar kan. Saya tengok AJK tu sendiri dia repack. Jadi 5 kilo jadikan sekilo-sekilo. Okay. Dia bungkus. Lebih banyak keluarga dapat. Jadi dan dia letak gerobok tu ada CCTV, je nampak siapa yang ambil, siapa yang ni, dan dia letak buku pula. Kalau orang tu perlukan bantuan lain kan, boleh nama. Kalau perlu mungkin nak yuran sekolah ke. Benda macam tu lah kan. Nak susu, kadang susu jarang orang letak, susu mahal sikit kan. Kadang-kadang susu baby tu ada juga yang request nak susu baby. Sebab kita tak boleh bagi nasi kepada bayi berusia 2 bulan, 3 bulan. Tapi kadang kita selalu terlepas pandang sebab kita ingat kelaparan dalam satu keluarga adalah perut orang dewasa. Sedangkan yang terancam dari segi gizi dan nutrisi adalah kanak-kanak. Itu. Tapi kes baby yang tak cukup susu ni memang banyaklah saya jumpa. Termasuk dalam tabung kasih Laila, bila suami dia naik taksi, bawa taksi rosak seminggu kat bengkel, tak ada duit nak bayar dan tak ada spare part lagi lah. So dia suruh rumah. Suami cuba cari dekat gerobok, pusing. Saya kata okey, pergi masjid ni. Dia call lah. Akhirnya saya kata tak apa, bagi nombor akaun. Saya tak boleh belikan, tapi saya bagi duit ni daripada tabung. Belilah susu anak, belilah barang-barang keperluan beras sebagainya. Itulah Macam pengalaman saudara harus melaluinya menjadi manusia yang benar-benar terasa menjadi manusia apabila saudara boleh melalui bahagian yang baik tentang manusia. Sebenarnya saya cerita pada saudara, dalam hidup kita ni, bahagian yang paling susah kita jadi manusia adalah menjadi manusia. Nak menjadi syaitan senang tuan-tuan. Dari pagi naik Facebook maki orang je, ataupun orang tu baru 50 nak kelahi, saudara masuk je. Segmen dia ni pun saudara like, segmen Selana pun saudara like. Tetapi bahagian yang paling susah menjadi manusia adalah untuk mengambil bahagian diri manusia tu. Kita kesian pada orang tu, kemudian kita kena bertindak menyelesaikan kesian tu. Itu jarang orang dapat buat. Bila kita bangun, kita rasa kita perlu tanggungjawab untuk buat kebaikan. Kita ada fikir tu, tapi kita tak boleh selesaikan. Sebenarnya menjadi manusia, perkara yang paling sukar saudara nak laksanakan apabila manusia dalam diri saudara bercakap, jadilah ini, jadi tak ada. Tapi selalunya menjadi syaitan yang lebih senang. Walaupun sebenarnya kita tak dilahirkan untuk menjadi syaitan, tetapi kita lebih mudah melaksanakan tugas syaitan berbanding menjalankan tugas manusia dalam diri kita. Ini perkara biasa yang saudara kena ambil fikir bahawa setiap kali saudara ingin melakukan sesuatu yang baik, saudara sedang menjadi manusia. Tak susah. Kemudian bila saudara melaksanakannya, berarti saudara dalam proses melengkapkan tujuan hidup menjadi manusia. Itu perkara yang kita kena fikir. Jangan tiap kali fikir macam saya kata tadilah, hidung ambil. Perut orang yang lapar ni dia tak kira bangsa. Di Malaysia ni level kita, haiwan lapar pun kita bagi makan. Kita pun tak tanya kau lahir dekat mana dulu. Kalau kita nak tanya kucing yang lapar, anjing yang lapar, tuan-tuan, kita lagi stres. Sebab kita terpaksa habis masa yang panjang. Sebab anjing tu boleh jawab, tapi kita mungkin tak boleh faham. Sebab kalau kita pergi dekat anjing yang lapar, dia bunyi. Cuma kita akan stres sebab kita tak boleh faham. Jadi kita bagi dia makanan, kita anggap tak payahlah, tak kira lah kau datang daripada mana, mak ayah kau ada ke, kau dah kahwin ke macam. Kita bagi dia makan. Level orang Malaysia sekarang pun, ramai yang telah pun berusaha untuk haiwan pun kita buat. Tapi hal-hal tentang manusia juga asas saya tak fikir saudara semua yang menonton merasa suka untuk melakukannya. Kita dah posting semua akaun Saya harap tuan-tuan semua, kalau saudara tak boleh lakukan sekarang kerana saudara nak stay dalam program, saudara screenshot saja untuk membolehkan lepas ni saudara menderma. Barangkali kemudian saudara ambil masa 5-6 hari lagi untuk menubuhkan pasukan gerila ni. Tetapi setiap saat ada orang lapar. Lapar bukanlah pukul 10 pagi waktu sarapan, lunch, baru saudara nak lunch, kita ingat siapa. Lapar berlaku 24 jam bagi orang yang lapar. Lapar berlaku 24 jam bagi orang yang lapar. Orang yang macam kita ni saja ada timing makan kerana kita makan bila lapar.
Tetapi ada orang yang hidup, dia lapar dan makan dalam keadaan lapar. Berarti saudara kena faham kata, saudara mungkin ambil masa 5-6 hari, tapi mereka masih ada orang-orang yang memang terus mereka bantu sekarang, derma saja untuk membolehkan projek jalankan. Ada siapa yang tanya soalan? Ada orang komen dekat masjid, dia pun ada orang panggil macam tu, kita doakan. Just saudara hanya komen tapi jangan sebut nama orang, kita doakan ramai-ramai je. Komen saya cadangkan daftarkan gerakan ini, ada SSM ke, ROS ke, buka masa. Elakkan guna akaun personal dan saving. Ada yang sak-wasak ke ataupun buruk sangat. Apa komen ahli panel yang ada? Saya bagi Tuan Badan jawab sebelum saya jawab. Okey, dia balik kepada konsep dia macam ni lah. Sama ada gerobok ke ataupun tabung-tabung yang kami buat ni, sebenarnya dia punya konsepnya adalah kawan-kawan punya projek. Ya, betul. Kawan-kawan punya projek. Macam tuan mungkin siapa yang tanya, Adam Azlan mungkin macam ni. Cik Adam katalah ada untuk laksanakan projek ni, dia tidak perlu pun untuk dapatkan sumbangan daripada luar. Cuma mungkin malam ni alhamdulillah pasal ada kerjasama daripada Garasi TV, kita dapatkan sumbangan daripada ni. Tapi sebenarnya projek-projek yang kami laksanakan, dia duit tu datang daripada kalangan kami sendiri. Small scale dia panggil. Dan kalau pun kami mohon sumbangan adalah daripada kawan-kawan kami. Ya. Itu sebab apa? Kami nak sebenarnya dia berlangsung dalam kumpulan-kumpulan yang banyak. Ya. Maksudnya contoh macam kami buat satu kumpulan. Bayangkan kalau ada 10,000 kumpulan macam ni. Saya selalu sebut, okey, saya tengok dekat bawah ni ada Ilius Mat. Okey, saya seronok sebenarnya bila bercerita pasal Ustaz Abid Liu. Kan? Dia mendapat sumbangan untuk dia punya yayasan kalau tak silap ataupun okey, cuma saya sedikit berbeza pandangan daripada banyak netizen yang saya tengoklah komen-komen. Contoh kawan jiran sebelah rumah kita lapar. Komen dia, ini kena beritahu Ustaz Abid Liu. Ini masalah. Masalah betul. Ini masalah. Sebab dah ada Abid Liu, dia lah tanggungjawab. Bukan tanggungjawab aku. Sebenarnya jiran kita lapar, kita bentuk kawan-kawan kita untuk sama-sama bantu dalam kalangan kita. So itulah sebabnya kenapa kami tak mendaftarkan. Sebab kalau daftarkan dia ada satu, dia ada birokrasinya kat situ, dan dia punya replikasi kadar untuk dia ditiru akan jadi lebih susah. Sebenarnya kita boleh collect kawan-kawan kita yang sama jiwa. Dia punya point sama jiwa. Macam saya contoh dengan Cik Faizal, dengan Cik ini dalam satu jiwa. Saya tengok Cik Zainal pun dalam satu jiwa sebenarnya. Itu macam Cik Faizal cakap. Memang kita dalam jiwa yang sama. Maksudnya faham benda ni. Sebab itulah dia punya point. Sebab NGO banyak, persatuan banyak. Tapi apa yang kita bawa ni sebenarnya add value je. Add value. Nilai tambah supaya semua orang, kalau kita nak, kalau kita rasa dari segi agama, saya ambil agama lah, kalau kita rasa ini adalah macam saya kata tadi, Allah kata apa Nabi kata, sampaikan salam, berilah makan kepada orang yang miskin, kemudian panjangkan silaturahim. Jadi kalau kita percaya berilah makan pada orang yang miskin, berarti itu tanggungjawab semua orang. Apa yang dia cuba sampai, maknanya derma ni saya je sebut naikkan nombor. Tapi tujuan mereka datang sebenarnya dia nak copy and paste supaya ramai orang buat, sebab mereka tahu dia boleh dalam PKP ramai orang yang kelaparan. Saya cerita pada saudara Cik Adam, pertama saya nak jawab Cik Adam. Ada persatuan berapa banyak dah Cik Adam? Ada NGO dah berapa banyak? Cik Adam Google balik dan tengok data yang dikeluarkan oleh UNICEF UNICEF report, saudara tengok Children in KL, ambil yang segmen tu aja. 22% daripada kanak-kanak yang ada dalam 47,000 rumah PPR. Kajian ni dibuat oleh UNICEF di PPR saja. 22% kanak-kanak tidak mendapat makanan lebih daripada 2 kali sehari. Berapa banyak persatuan ada di Kuala Lumpur? Berapa banyak Baitul Mal? Kutipan zakat Kuala Lumpur mencecah 1 bilion. Tetapi data yang dikeluarkan pada bulan Februari mengatakan 22% daripada kanak-kanak di Kuala Lumpur mengalami masalah tidak cukup makan. Maka UNICEF ni masuk. Sebelum Dr. Philip Alston, bos dia datang, dia pasokan, dia datang dulu masuk. Bila masuk rumah ke rumah, dia temui bahawa banyak 22% kanak-kanak ni yang menjawab, kata dia tak makan lebih daripada 2 kali sehari. Saudara bayang 24 jam yang panjang. Saya pun baru makan tadi, rasanya masih ingat lagi chef masak tadi. Ni dah lapar tak sangka dah. Tapi ada 22% kanak-kanak di bawah usia 12 tahun di Kuala Lumpur membesar dalam keadaan tidak makan lebih daripada 2 kali sehari. Itu satu fakta.
dalam Kuala Lumpur, orang KL claim mindset open-minded, NGO bersepah, semua bersepah. Tetapi kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Sebab kita bagi tahu kata keupayaan orang membantu sentiasa ada hadnya. Kadang-kadang ada kes dia boleh bagi. Tapi kan kalau saudara lihat dalam apa ni Baitul Mal dan juga KKM, dia tak boleh bagi melebihi. Dia ada limit dia. Tapi kadang-kadang 300 sebulan hanya cukup untuk seminggu makan. Memang kerja zakat bagi. Yang lagi 4 minggu, 3 minggu dia memerlukan kita. Sebab zakat tak boleh bagi kerana itu limit keputusan yang telah diputuskan oleh Baitul Mal. Banyak saya pergi buat projek sebab saya ada membentangkan projek membasmi kemiskinan di Kuala Lumpur untuk konferens tahun 2019 bulan Disember. Saya pergi buat satu kajian di flat di Kepung. Saya tak mahu sebutlah secara detail. Lapar ni kata dia adalah biasa. 6 anak dulu saya dengar adalah sakit kepala. Dan dia terpaksa hidup dengan memikirkan nak beli inhaler atau makanan. Dan dia boleh mati kalau tak ambil inhaler. Oh dahsyat kan, pakcik ni kena buat 16 inhaler sehari. Jadi bila dia cerita, bukan dia yang sedih. Saya pula dengan sedih sebab dia terpaksa fikir beli makanan dulu atau beli inhaler. Mana ada ayah yang akan beli inhaler dulu. Dia beli makanan. Bila beli makanan, malam dia kena serangan asma. Besok tak boleh bekerja. Krisis lagi makanan dalam keluarga dia. Tapi tak adalah bapa yang akan fikir ketika anak lapar, duit ada RM20 beli inhaler dulu. Besok pergi kerja. Mesti semua bapa akan fikir beli makanan. Jadi bila dia beli makan kepada anak, malam tu asma serang. Dan terus sampai orang hantar pergi hospital. Jadi kes-kes ni memberikan kita gambaran bahawa gerakan yang tidak formal. Waktu saya dengan Jack menubuh geng-geng Kampung Baru, geng bandel menubuhkan bagi makan kepada CIMB, depan CIMB ni pun, saya bagi tahu kepada saudara bahawa semua yang saya temui telah menerima bantuan daripada kerajaan. Semua. Mereka ni adalah yang terima duit kebajikan, mereka terima duit zakat. Kita tak boleh salah sesiapa pun. Tetapi ia tidak mencukupi. Kerana bapa dia jaga, jadi dia ada 6 beradik bersekolah. Bantuan yang dia terima 300 daripada pejabat Baitul Mal dan 300 daripada pejabat zakat. Sewa rumah aja dah berapa? Sewa rumah je, dia kata bantuan tu ayah boleh bayar sewa rumah je. Saya kesian sebab dia perempuan, umur dia 11 tahun je, tiap-tiap malam dia kena datang. Kita masa tu buat rule, satu orang boleh ambil satu makanan. Jadi saya heran, kenapa dia tunggu lama? Sebab dia kata ada 6 beradik. Jadi kita pack dia bagi dia 6. Kita kata kenapa tunggu lagi? Dia kata mak pesan ambil 6 untuk makan malam ni, 6 lagi untuk bawa pergi sekolah esok. Ini cerita kemiskinan di Kuala Lumpur. Jadi budak perempuan datang, saya pun dah cemas. Sebelah malam sampai pukul 1 pagi dia kan. Sebabkan time orang hantar food kan bergilir. Kita dah atur dah lah. Kalau pukul 6 kita tahu orang belum masuk, kita masuk dulu. Sebab kita tahu nanti kitchen soup akan masuk pukul 10. Lepas tu ada lagi NGO, dapur jalanan. Kita ada rotation yang kita faham. Susunan makanan kepada orang miskin diaturkan macam mana. Jadi budak ni dia kena tunggulah. Bila dah cukup makanan je kan, dia tak boleh call orang tua dia. Jadi kita pula kena tolong call pakcik, dia dah dapat dah 12 makanan. Bapak dia akan ambil. Pada bapak dia kerja security guard dekat pump shell. Datang pula ambil anak dia, hantar balik rumah. Tu saya jelaskan pada saudara bahawa bila datang kes macam ni, kita tak boleh salahkan siapa. Pejabat agama bagi dia, semua bagi. Tapi untuk 6 beradik tuan-tuan, bapak kerja security guard gaji basic 1,300. Memang hari-hari lah si perempuan ni kena ada itu. Cuma bila kita dekat dan kita faham, kita akan settle cepat lah. Kalau pack kita tu, kita terus 12 lah. Terus call bapak dia ni, dah cukup dah, datang ambil lah anak. Sebab kita risau anak perempuan umur 11 tahun kan. Di depan si IMB coket tu. So apa yang saya nak jawab ni menjadi panjang, kerana saya nak jelaskan kepada saudara, apa yang kita nak adalah mudahkan usaha berbuat baik. Berarti lupakan tentang persatuan, lupakan tentang orang syak kita menipu atau apa. Kita mudahkan dulu. Kita mudahkan dulu, di mana gerakkan dulu supaya orang lapar ni selesai kelaparan dia. Lepas tu barulah tangkap kalau kita rasa ada orang menyeleweng. Tapi jangan kerana ada 5 orang menyeleweng, kita nak biar 5,000 orang kelaparan. Itu dia membeza timbang tara tu. Dia membeza timbang tara kan. Kita kata kat kita, marahkan seorang anak, kerana seorang anak ni bazirkan makanan, takkanlah tak masak suruh dapur satu keluarga kena berlapar. Kita ada 6 anak, seorang anak makan tak habis. Jangan masak 2 hari, jangan makan, biar kau semua menanggung lapar. Tak bolehlah guna fatwa tu untuk menyelesaikan masalah. Ini saya gambar pada saudara. Waktu kita gerak pun last sekali, kita membuka persatuan tuan-tuan. Setahun, lepas tu tak renew dari SSM tu. Jalan je. Sebab nak mengendalikan mesyuarat pun kita tak tahu. Yang kita tahu, kalau bab kendali orang lapar kita tahu.
Jumpa kita tanya-tanya, okey ni selesaikan dulu. Ini dia perlu duit tambah. Kita tengok ada bayi dekat situ Down syndrome pula. Kita pun kata akak tinggalkan nombor telefon, besok kita akan urus, besok kita minta kawan-kawan dekat media call. Okey, bawa ambil pasal anak dia Down syndrome. Takkan nak duduk tepi jalan dekat coket tu. Anak Down syndrome datang daripada Sabah, tak ada saudara di Semenanjung. So ini benda-benda yang saya nak jawab saudara Adam. Formality telah dilakukan oleh beribu orang. Kita terima kasih dan kita put a salute kepada mereka yang buat. Tetapi itu tidak mencukupi. Kerana kelaparan adalah kes sampai sekarang dalam COVID ni. Kan? Kelaparan jadi lagi besar kerana angka orang mencari makan sudah kurang. So saya harap saya menambah saja jawapan tadi. Cuma saya nak satu lagi kata-kata daripada pihak tuan. Sebab sekarang ni kita nak bercakap bukan tentang struktur. Bukan tentang struktur benda yang nampak. Kita nak bercakap tentang nilai itu. Sekarang ni semua orang dengar, ambil satu konsep. Kehadiran gerila kebajikan adalah berkongsi nilai itu. Kalau nak berkongsi formula, kat MP saja banyak ada persatuan yang buka. Kita nak kongsi nilai itu. Saya minta saja seorang bergila-gila semua cakap. Bagaimana kita nak betulkan nilai itu kita. Mengatakan bahawa kerja kita adalah melaksanakan apa yang Nabi sebut. Beri makan kepada orang yang lapar. Kalau boleh saya kongsi lah. Mengapa kami sebenarnya begitu yakin walaupun tak ada SOP ke ataupun struktur yang solid kan untuk kita buat benda ni, sebab kita percaya bahawa dalam budaya kita, masyarakat timur Melayu especially, amalan bantu-membantu ni sebenarnya memang budaya kita. So in fact dulu masa kita duduk di kampung pun, kalau misalnya tak cukup garam, kita boleh pinjam rumah sebelah apa benda semua. So kita beranggapan bahawa selain daripada kita membantu ni, kita juga nak menyegarkan kembali, menyuburkan kembali amalan yang memang budaya, benda baik. Sifat Melayu kita tu. Dan satu lagi, kita menganjurkan satu konsep membantu yang mudah in the sense of, kadang-kadang kita nak bantu orang, kita rasa macam kita nak hulur RM10 tu sebab kita pun perlu juga RM10. Kita rasa besar. Tapi sebenarnya macam saya cerita tadi, kita boleh sumbangkan apa benda yang kita lebih. Apa benda yang kita lebih. Garam kita lebih, garam kita bagi. Kicap selalu kita beli 2 botol, kita beli satu lagi, 3 botol, satu lagi kita letak di gerobok. Macam tu. Nak membantu ni dia tak perlu very structured. Very structured. Sebab kita tahu the struggle is real. Kalau kita faham, insya-Allah terbuka jiwa kita tu untuk memahaminya dan mengembangkannya. Kita tak nak jadi pusatnya untuk memberi bantuan apa benda semua. Faham. Tapi kita nak supaya lebih ramai yang berfikiran macam ni. Dan boleh membuangkan tanggapan-tanggapan negatif dan mewujudkan lagi banyak small unit ni untuk membantu. So dia akan jadi lebih when you are small, kita akan lebih efektif. Betul. Kalau dalam kampung kita tu ada flat kita, saya ambil contoh dalam Kuala Lumpur. Kalau kita kata dalam flat, saya kata 22% kanak-kanak tak cukup makan daripada 47,000 isi rumah, 22% berarti setiap 10,000 duduk kita ada lebih kurang dalam 22% daripada 47, berarti ada 11,000 rumah dalam PPR Kuala Lumpur ni, anak dia tak boleh makan lebih daripada 2 kali sebab dia 22%. Saya rasa ambil kalau katalah kes ini diguna entiti satu blok tu, mestilah ada. Takkanlah semua sebab bila ada 22% mesti yang sukses tu adalah 78%. Kalau 78% tu play action, tak adalah 22% ni. UNICEF tak jumpalah. Sebab UNICEF nak datang lapar apa budak tu kata dia ada gerobok, dia ada surau yang dia boleh ambil beras pada bila masa. Dia ada ekosistem, community ekosistem dia kan. Wujud ekosistem mencegah kelaparan. Abang pula buat kongsi kan. Saya boleh ingat nama dia sebab senang. Daripada seorang dia bangsa Cina. Di Mentat. Di Mentat. Dia sokong, dia kata konsep ni tak perlukan paperwork, semua orang pun boleh buat, siapa-siapa saja boleh buat. Ya. Dan yang ni lebih murah lah. Ya betul. Okey, dia asal yang jadi mudah tu, cerita macam ni. Saya ni suka beli buku.
Tapi dalam banyak-banyak buku yang saya beli, ada beberapa buku je saya baca habis. Ya, betul. Kan? Salah satu buku yang saya baca habis ni daripada John C. Maxwell. John C. Maxwell ni dia ni pastor, padri. Padri. Dan dia ni ada masa buku ada satu the 21 Irrefutable Laws of Leadership. Pada masa buku tu ditulis, dia telah melatih hampir 2 juta padri. Dalam buku tu ditulis lah. Ada satu prinsip konsep dalam buku tu dia panggil the law of explosive growth. The law of explosive growth. Okay. Dia kata if you want to add growth, lead follower. But if you want to multiply growth, lead leaders. Okay. Itulah prinsip sebenarnya yang kenapa kita buat benda ni. Projek Gerobok kita buat, biasanya kalau dulu aku buat gerobok, aku buat projek aku. Kau nak buat, kau kena jumpa aku. Kau nak buat, kau kena ambil kebenaran aku. Dia panggil konsep gangster kebajikan. Itu bukan gerila, itu gangster kebajikan. Tapi konsep ni kita buat dan kita sediakan manual supaya kau lead kau punya robot. Tak ada copyright, tak ada hak cipta, tak perlu bayar apa-apa. Sama juga macam bila kita buat tabung. Kita buat tabung, tabung ni kita buat sama-sama kawan-kawan kita je. Bila ada je orang luar yang macam mana aku boleh tak aku join? Kita lebih anjurkan you lead you punya team. Kan, supaya lebih banyak yang berkembang. Dan daripada situlah sebenarnya dia akan bertali sampai kita harapkan akan wujud lebih banyak grup-grup yang macam ni. Kan, kita tidak mengharapkan hanya Ustaz Abid Liu yang buat kerja ni. Betul, penat dia seorang tu. Saya pernah tulis dalam Facebook, tajuk saya tulis tu bila Ustaz Abid Liu sudah letih. Saya cakap kalau kata kita mengharapkan Ustaz Abid Liu saja yang buat benda ni, sampai satu masa kalau dia tak ada, siapa yang akan buat? Betul. Tak ada. Betul. Kan? So apa yang kita buat ni adalah bila semua orang mainkan peranan untuk hidupkan dia punya grup-grup kecil, gerila-gerila, unit-unit kecil ni. Bayangkan macam tadilah saya sebut ada 10,000 yang bergerak. PPR memang tak ada orang yang susah, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia punya ni. So apa yang kita nak adalah lead your team, lead you punya gerobok sendiri, lead you punya tabung sendiri. Kita ada setakat nak keluarkan mungkinlah kita 20-30 ringgit sebulan. Kalau katalah kita seorang, kita rasa ada 30 ringgit je. Tapi kalau ada 10 orang, dah ada 300. Banyak 300. Banyak 300. Orang miskin. Mau manjit pun tak boleh pergi manjit lah. So itulah saya punya kata-kata akhir lah untuk ikut. Terima kasih. Pertama sekali kami nak ucap terima kasih lah pada Garasi TV sebab bagi kami platform ni kan, nak share. Alhamdulillah. Sebab bila saya dengan Yin, bila dia kata pergilah sebarkan orang kata cara macam mana nak buat kebajikan. Saya cakap dengan dia, saya ni jenis alamak segan. Tapi sebenarnya bila kita tengok pada ayat Quran kan, ayat 271 surah Al-Baqarah, dia ada sebut, Tuhan sebut, Allah SWT sebut, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka ianya adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Ya, betul. Jadi tak perlu rasa macam nanti kalau aku tunjuk dekat Facebook macam bagus sangat. Mungkin ikhlas tu masing-masing tahulah kan. Tapi sebenarnya Tuhan dah sebut dah, kalau kita tunjukkan, zahirkan, bagus sebab boleh jadi penggerak kepada orang lain. Contoh yang baik. Saya selalu suka budak-budak berlagak baik asalkan dia buat baik. Kemudian dia berlagak tu dia sendiri akan, bila dia besar, dia matang, dia tak ada dah. Mula-mula dia show off, tapi dia buat. Yang penting akhirnya show off dia akan hilang, baik tu tak akan hilang. Sebab tu saya kalau budak-budak berlagak baik dan perasaan baik, saya akan support. Sebab saya tahu akhirnya yang akan terus dia bawa sampai kematian adalah kebaikan tu. Beberapa yang lain by time lah, dewasa sikit dia kata takkanlah nak ambil gambar aku dah banyak lah kot. Dia pun akan cakap ambil gambar orang lain lah. Awak gambar aku masa bagi tu aku masa bagi cek tu aku, cek tu besar sikit. Itu biasa, tapi asalkan kebaikan berlaku, itu kita nak. Daripada semua orang bersifat negatif, kebaikan tak berlaku. Itu antara risiko kita kena ambil. Risiko menyokong orang yang berlagak, tak apa, asalkan dia buat baik. Kerana kebaikan hidup. Daripada kita sokong apa-apa pun tak berlaku. Kerana semua orang sedang bercakap, dia tu macam belagak je, dia tu macam belagak je. Orang lapar terus kelaparan. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Gerila Kebajikan. InsyaAllah kalau ada, kita datang lagi, kita berkongsi lagi banyak cerita. Kerana pada malam ini kita juga ada Ustaz, saudara masih ingat saudara membina Raw Denim House? Daripada Madrasah Anas Ibnu Malik. Daripada total jualan pada malam itu 34,000 berarti Raw Denim House tak ada kat sini, tak nak panggil. Jadi dia amanahkan pada kami, maka kami memberi 10% daripada pemberian saudara malam ni. Sila Ustaz dah ada kat sini.
Ustaz dia muda, saya bayangkan. Rupanya dia wakil. Okey, wakil datang pula hujan naik motosikal, kesian. Aduh, Allah Akbar. Ustaz, duduk dah. Kita terus cakap, terima kasih, jumpa lagi. Okey. Saya dengan Ustaz jap. Ini adalah hasil daripada sumbangan anda waktu anda membida. Total jualan. Duduk Ustaz, jangan jauh, kesian Ustaz. Kebasahan disebabkan kehujanan. Dia naik komotoran. Jadi oleh kerana komotoran, kehujanan, Ustaz kebasahan. So Ustaz, ini adalah bukan daripada garasi. Ini daripada Raw Denim House. Raw Denim House adalah syarikat yang membekalkan jin Ustaz, seluar jin, baju, t-shirt kita buat sale malam tu. Jadi total jualan malam tu kita perolehi 34,000 500 lah macam tu kot. 34,350. Berarti 10% RM3,335. Yang mana ni wang saudara lah. Saudara membida dengan keadaan kita dah bagi tahu bahawa 10% daripada tu akan kita bagi. Kita terima kasih pertama pada saudara. Terima kasih kedua adalah kepada Raw Denim House. Kerana saudara tahu kata wang saudara nak dibawa ke dalam bantuan ni. Dan Raw Denim House adalah yang pertama sekali menyuarakan pada garasi kata 10% dia nak sedekah. Saudara sambut dengan membeli barangnya dan kami menjalankan tugas je untuk menyampaikan, dah transfer pun. Cuma malam ni saja panggil Ustaz datang kerana nak kenalan. Sebab kita pun nak bantu banyak madrasah Ustaz ni, Amnas Ibnu Malik ni. Kerana kita tahu bahawa ini dah masa susah Ustaz. So ini adalah salinannya. Saya hantar juga pada Raw Denim House juga untuk ni. Kepada kalau Raw Denim House menonton, saya ucap terima kasih banyak-banyak bro. Kerana anda menginisiatifkan. Anda adalah kumpulan pertama yang initiate bahawa okay. Ustaz boleh cerita sikit dah surau madrasah Ustaz kat mana? Saya dah tak ya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam tu. Okay, saya Muhammad Arfan bin Zulkarnain, ataupun lebih mesra pelajar-pelajar panggil saya Ustaz Afan. Ustaz Afan. Okay. Jadi saya wakil daripada Madrasah Tahfiz Anas Ibnu Malik yang terletaknya di Kampung Sungai Udang, Jalan Selamat. Okay, jadi kami ni baru lagi beroperasi kira-kira sebelum PKP lah kan, sebelum PKP dalam bulan 2, awal bulan 2. Tapi itulah nasib kata agak Allah dah aturkan kan, kami diberi ujian untuk kami kan, untuk satu dunia lah kan, di mana kita ni dilanda COVID-19. Okey, jadi kami pun amat terkesan kan, terkesan dengan permasalahan ni lah. Okey, jadi kami pun sangat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang menyumbang, tuan-tuan dan puan-puan. Raw Denim House. Raw Denim House. Denim House. Okay. Raw Denim House. Raw Denim House. Okey. Jadi saya dan kami mengucapkan ribuan terima kasih lah kan kepada Raw Denim House atas sumbangan yang telah diberikan kepada kami lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan meluaskan lagi rezeki kepada tuan-tuan yang menyumbang. Amin. Kepada Raw Denim House. Raw Denim House dan kepada seluruh umat Islam lah kan, Islam khususnya yang katanya dilanda ujian kan, gitulah kan. Okey, sekian itu daripada saya. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih. Siang Ustaz datang dengan bermotosikal. Hujan lah tu basah. Jadi tadi patutnya mula dengan Ustaz tu, tapi sebab dia kebasahan hujan jadi lewat. Terima kasih banyak Ustaz. Okay. Sampaikan salam kepada mudir. Okey, insya-Allah.